sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan serba sedikit tentang pengarang kitab yang kami pilih. Beliau diberi nama Dr. H. Muzakir Ali dan beliau dilahirkan pada tahun 60-an bersamaan 14 April 1991 di Desa Dukun, Jawa Tengah, Indonesia. Beliau menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar di Damak pada tahun 1972 dan pendidikan guru agama negeri selama 6 tahun juga di Damak sehingga 1978-1979. Selepas itu, beliau menyambung pengajiannya ke Sarjana Muda Bahasa Arab di Fakultas Dakwah pada tahun 1985. Setelah itu, beliau menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi iaitu Master yang diberi nama Master of Arts jurusan IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 1992. Beliau juga pernah mengikuti program Academic Recharging for Islamic Higher Education di Istanbul, Turki pada November dan Disember 2012. Akhir sekali, beliau ada juga mengarang buku-buku lain seperti Kesihatan Mental dalam Perspektif Islam, Ilmu Pendidikan Islam Moden, Kepimpinan Islam dan macam-macam lagi. Itu sahaja sedikit pengenalan pengarang kitab yang kami pilih. Sekian, terima kasih. Kali ini saya akan menceritakan sedikit mengenai bab 1 iaitu pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahli Sunnah wal Jamaah terdiri daripada 3 perkataan iaitu yang pertama ahli, yang kedua as-sunnah dan yang ketiga al-jamaah. Ketiga-tiga perkataan ini merupai satu kesatuan yang berkonsepkan antara satu sama yang lain. Pengertian ahli ini bermaksud pengikut atau pemeluk apabila dikaitkan dengan aliran atau mazhab. Misalnya, ahli mazhab bererti mengikuti atau pemeluk mazhab. Yang kedua, melalui pengertian as-sunnah. Secara bahasa, as-sunnah berasal dari kata sana yasinu, sana yasunu dan sana amr. Artinya menerangkan atau menjelaskan satu perkara. Lafaz sana maknanya adalah memberi contoh atau tuntutan. Dari segi istilah, al-sunnah dapat dibahagi daripada 3, iaitu as-sunnah al-qawliyah, iaitu sunnah Nabi yang berupa perkataan atau ucapan yang dikeluar dari lisan Nabi SAW. Yang kedua, as-sunnah al-fa'liyah, iaitu sunnah Nabi berupa perbuatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang ketiga, as-sunnah al-taqriyah, iaitu sunnah Nabi berupa pengakuan Nabi SAW terhadap perkataan dan perbuatan sahabat, di mana beliau diam sebagai tanda menyetujuinya. Melalui pengertian al-jamaah, dalam bahasa Arab, al-jamaah bererti segala sesuatu yang terdiri atas 3 atau lebih. Al-jamaah dari kata jamaah, artinya mengumpulkan sesuatu dengan mendekatkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Dalam pengertian syarak, al-jamaah bererti kelompok majoriti dalam masyarakat Islam, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Dari bin Umar, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan umatku bersepakat atau kesesatan dan kekuasaan Allah berada di kesepakatan jamaah. Barang siapa yang mendiri, maka ia akan menyendiri di dalam neraka. Pergi ke tajuk seterusnya, iaitu lahirnya istilah Ahli Sunnah wal Jamaah. Terdapat 3 pada zaman itu, iaitu pada zaman Nabi, pada zaman sahabat dan pada zaman tabi'in. Pada zaman Nabi, istilah Ahli Sunnah wal Jamaah lahirnya pada saat Nabi SAW masih hidup melalui ucapan beliau sendiri dalam beberapa hadis. Antaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketahuilah bahawa umat sebelum kamu dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani telah terpecah menjadi 72 golongan.
Sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk neraka dan yang satu masuk syurga, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, pada zaman sahabat, istilah ahli sunnah wal jamaah muncul ke permukaan lagi pada zaman sahabat Nabi, dipakai sebutan untuk menyatukan umat Islam, tepatnya sekitar tahun 35 Hijrah. Dalam sejarah dikenal dengan Al-Jamaah, tahun persatuan. Pada tahun tersebut, Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu meletakkan jawatan khalifah dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dengan hendak menciptakan persatuan jemaah Islamiyah dengan menghindari perang saudara sesama Islam. Tentu saja kebijakan Sayyidina Hasan ini ditentang oleh sebahagian pengikut. Selanjutnya terjadi pro dan kontra. Maka bagi yang kontra disebut melawan jamaah dan bagi yang pro disebut ahli jamaah. Dari kata al-jamaah, al-jamaah, kemudian ahli jamaah, dan selanjutnya kata tersebut berkembang menjadi ahli sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir, pada zaman tabi'in. Pada zaman ini, istilah ahli sunnah wal jamaah dipakai untuk mengembangi dan membentangi pengaruh sekaligus membezakan Mu'tazilah pada abad 2 Hijrah, iaitu di masa puncak perkembangan ilmu kalam, akidah yang dipelopori Mu'tazilah. Istilah ahli sunnah wal jamaah lahir oleh Imam Abu Hasan al-Ash'ari di Basra, Iraq, dan secara bersama oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi di Samarkand, Rusia. Oleh itu, Al-Zabidi mengatakan apabila disebut ahli sunnah wal jamaah, maka pengikutnya adalah Imam Ash'ari dan Imam al-Maturidi. Demikian itu, akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah salafus salih, generasi pendahulu yang soleh ialah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyambung sedikit ulasan berkaitan dengan bab 2, iaitu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebelum itu, saya ingin bertanya, apakah atau lebih pada kenapa kita perlu berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah? Okey. Kenapa kita perlu pegang kepada mazhab ahli sunnah wal jamaah? Kerana mazhab ini dipimpin oleh ulama-ulama di mana ianya yang menjelaskan perkara-perkara yang berkaitan dengan Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga, kita memerlukan ulama untuk menerangkan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan untuk menyelesaikan permasalahan yang lain. Seperti contoh, mazhab yang kita pegang sekarang ialah mazhab Imam Syafi'i, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW, seperti mana yang disebut dalam hadis Hasan, keturunan Quraisy yang berbunyi ilmu itu nanti akan tersebar ke seluruh bumi. Apa sebenarnya mazhab ni? Macam mana boleh timbulnya mazhab ni? Okey. Mazhab ini juga merupakan, mazhab ini dia terbina daripada pendapat hasil daripada ijtihad imam-imam yang muktabar pada masalah-masalah yang tidak dapat dijelaskan. Contoh macam ada masalah fiqh, ada mazhab dia, ada imam dia. Kalau masalah-masalah akidah, ada imam-imam dia. Dalam bab ini ada menjelaskan maksud mazhab, ya, di mana KHA Mursyid Muzadi berkata di dalam bukunya, mazhab ini membawa maksud tempat pemergian jalan yang dilalui, kemudian menjadi jalan fikiran dan sebagainya. Mazhab ini juga terbahagi kepada dua, iaitu mazhab manhaji dan juga mazhab qauli. Okey. Seterusnya, di samping itu, dalam bab ini juga ada merangkaikan bahawa ada 3 zaman, iaitu pada zaman Nabi,
pada zaman sahabat dan juga zaman tabi'in. Pada zaman Nabi ni, Rasulullah menerima wahyu langsung daripada Allah SWT dan diutuskan untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Manakala pada zaman sahabat pula ialah merupakan golongan yang pertama menerima wahyu daripada Rasulullah. Seterusnya ialah pada zaman tabi'in, di mana mereka merupakan golongan yang kedua menerima wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita teruskan dengan bab yang ketiga. Di mana bab yang ketiga ini kita nak menceritakan tentang fiqh mazhab 4, iaitu seperti mana sedia maklum, 4 mazhab ini yang dikenali dengan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali. Dalam sejarah sebenarnya fiqh mazhab 4 ini terdapat beberapa mazhab di luar 4 mazhab, iaitu kat sini selain daripada 4 mazhab ini ada juga beberapa mazhab yang lain, seperti mazhab Sufyan Al-Sawri, mazhab Shuraih An-Nakhai, mazhab Al-Auzad, mazhab Ad-Dahili. Mazhab Al-Auzad didirikan oleh Abdul Rahman ibn Amr Al-Auzad pada tahun 88 sehingga 157 Hijrah. Tetapi mazhab ini dilenyap pada tahun kedua Hijrah selepas datangnya mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Di samping itu, terdapat juga selain daripada mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah, terdapat juga mazhab yang dipanggil mazhab fiqh Syiah, iaitu seperti mazhab Zaidiyah, mazhab Syiah 12 dan mazhab Syiah Ismailiyah. Menurut Abu Zahrah, bahawa sistem dan pendapat-pendapatnya tentang hukum tidak jauh berbeza dengan ulama fiqh Ahli Sunnah wal Jamaah, di mana sumber utama mereka ialah Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian pengikutnya menambahkan qiyas, istihsan dan masalih mursalah, pintu ijtihad tidak tertutup. Mazhab Syiah 12, imam terbesarnya ialah Ja'far Syadid, dan mazhab ini dianut di Iran, dan mazhab ini juga mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan mereka. Tetapi mereka terima hadis hanyalah hadis yang kembali kepada Ahlul Bait, dan qiyas juga dipakai oleh daripada pandangan satu golongan sahaja. Dan perbezaan di antara mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah tidaklah banyak. Dan mazhab ini juga terdapat dalam mazhab ini kahwin mereka secara mut'ah, iaitu secara kontrak yang diperbolehkan dalam mazhab ini. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada mazhab yang pertama. Mazhab yang pertama iaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini dinisbahkan dengan nama pengasasnya, iaitu Imam Hanafi. Nama lengkap beliau iaitu Imam Abu Hanifah An-Nu'man Ibn Thabit, yang lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah bersamaan 700 Masihi, dan beliau wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah bersamaan 767 Masihi. Dan ada pun mazhab Hanafi ini, mazhab ini dikenali dengan mazhab ahli qiyas, dan ada juga mazhab ini dikenali dengan ahli ra'yi, iaitu mazhab ini banyak menggunakan akal. Dan Abu Hanifah juga menjadikan sumber rujukan beliau yang pertama iaitu tidak lain tidak bukan Al-Quran, Kitabullah, Al-Quranul Karim. Dan yang kedua, Abu Hanifah menjadikan sumber rujukan beliau yang kedua iaitu Sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Abu Hanifah jadikan ijma' sebagai sumber rujukan yang ketiga. Dan seterusnya, Imam Abu Hanifah jadikan perkataan daripada sahabat itu pun sebagai sumber rujukan beliau. Seterusnya kita pergi kepada imam yang kedua, iaitu Imam Al-Maliki. Imam Maliki atau Malikiyah atau mazhab yang dinisbahkan dengan nama pengasasnya, iaitu Imam Maliki.
Nama lengkap beliau adalah Iman Maliki bin Anas al-Asbahi. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijrah dan wafat pada tahun 179 Hijrah. Kalau sekiranya beliau tidak dapat sumber hukum dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, beliau memakai qiyas dan beliau memakai maslahah mursalah. Baik, insyaAllah kita pergi kepada imam yang ketiga, iaitu mazhab yang ketiga yang dikenali dengan mazhab Syafi'i. Nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Al-Quraisy. Beliau lahir di Ghazar pada tahun 150 Hijriah dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i mengeluarkan hukum berdasarkan ataupun berlandaskan dengan Al-Quranul Karim, dan yang kedua iaitu sunnah Nabi SAW, iaitu hadis Nabi SAW, dan yang ketiga Imam Syafi'i mengeluarkan hukum memakai ijma', dan yang keempat Imam Syafi'i menggunakan pendapat sahabat, dan yang terakhir sekali ialah qiyas. Kelima-lima ini mazhab Imam Syafi'i menggunakannya apabila mengeluarkan sesuatu hukum. Dan Imam Syafi'i ini juga dikenali sebagai ahli hukum Islam yang pertama menyusun ilmu usul al-fiqh, ilmu tentang dasar-dasar hukum dalam Islam sebagaimana terkandung dalam kitab Ar-Risalah. Seterusnya, mazhab yang terakhir ataupun imam yang terakhir. Imam yang terakhir ini dipanggil Imam Hambali. Nama lengkap beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syabani. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 248 Hijriah. Dalam pemikiran hukum, Imam Hambali ini juga ia memakai 5 sumber. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua sunnah Nabi SAW, iaitu hadis, kitabus sunnah, dan yang ketiga pendapat sahabat, yang keempat hadis mursal, dan yang kelima qiyas. Ajaran Tauhid Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sebagaimana yang telah diketahui ramai bahawa Ahlussunnah wal Jamaah telah diasaskan oleh dua tokoh ulama. Yang pertama adalah Imam Asy'ari dan yang kedua adalah Imam Al-Maturidi. Imam Al-Asy'ari atau nama penuhnya Abu Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari lahir di Baghdad ataupun Basrah tahun 873 Masihi. Imam Al-Maturidi pula namanya Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi, yang mana lahir di Samarkand tahun 853 Masihi. Kedua-dua mazhab ini berkepentingan besar dalam dunia dari dulu sehinggalah kini. Mazhab Asy'ariyah merupakan mazhab yang dipeluk kebanyakan umat Islam serata dunia berbanding mazhab Maturidiyah. Kedua-duanya menjadi pegangan yang sangat kuat bagi imam-imam besar dan ahli fuqaha, bagi menjadi benteng bagi umat Islam agar tidak terpesong ke jalan yang salah. Ini kerana banyak aliran lain yang telah wujud sebelum lahirnya ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah ini. Antaranya adalah aliran Khawarij, Syiah, Murji'ah, Mu'tazilah dan juga Wahabi, yang mana aliran-aliran seperti ini mampu memesongkan pemikiran umat Islam serata dunia. Imam Asy'ari ini sebenarnya bermula dengan aliran Mu'tazilah kerana dia telah berguru dengan tokoh Mu'tazilah yang bernama Al-Juba'i. Namun demikian, beliau telah membuat keputusan untuk keluar daripada pakatan aliran Mu'tazilah atas berbagai alasan. Antaranya, beliau keluar dari Mu'tazilah kerana telah bermimpi berjumpa dengan Nabi sebanyak 3 kali. Selain itu, beliau telah memenangi perdebatan dengan gurunya Al-Juba'i selepas membuatnya syak akan keyakinannya memegang ajaran Mu'tazilah ini. Dan sebab yang terakhir adalah Al-Asy'ari memprotes keras terhadap rasionalisme Mu'tazilah dan mahu mengembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pandangan Asy'ariyah tentang wahyu dan kedudukannya
tercermin dalam pendapat Abu Hasan Al-Ash'ari mengenai Al-Quran sebagai berikut. Hendaknya kita membezakan antara kalamullah yang berdiri dengan zatnya yang bermaksud qadim dengan wujud Al-Quran yang ada di antara kita dewasa ini, yang mana ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam masa tertentu. Al-Ash'ariyah dan Al-Maturidiyah mempunyai pokok pemikiran yang sama, tetapi isi dalam setiap pokok pemikiran itu terdapat perbezaan. Terdapat 7 pokok pemikiran bagi kedua-dua mazhab ini. Yang pertama adalah tentang daya akal, kedua adalah tentang fungsi wahyu, ketiga tentang kekuasaan dan kehendak mutlak Tuhan, keempat adalah tentang keadilan Tuhan, yang kelima adalah perbuatan Tuhan, yang keenam adalah tentang sifat-sifat Tuhan, yang ketujuh adalah tentang perbuatan manusia, dan yang terakhir sekali adalah tentang konsep iman. Bab ke-7 iaitu prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menurut Abdullah bin Abdul Hamid Al-Adthari, bahawa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berjalan di atas manhaj salafus salih. Mereka berjalan di atas prinsip-prinsip agama yang kukuh dan juga jelas, baik dalam masalah akidah, amal maupun akhlak. Prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah, yakni Quranul Karim, dan juga sunnah Rasulullah SAW, baik yang mutawatir, yang sahih maupun ahad. Termasuk pada rukun yang pertama, iman kepada Allah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti membenarkan secara pasti tentang keberadaan, yakni kewujudan Allah Subhanahu wa taala, semua kesempurnaan dan keagungan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dialah berhak yang disembah. Rukun yang kedua ialah beriman kepada malaikat. Beriman kepada para malaikat iaitu mengimani keberadaannya dengan keimanan yang teguh lagi kukuh, yakni tidak tergoyah oleh keraguan, syak dan juga kebimbangan. Rukun yang ketiga ialah iman kepada kitab-kitabnya. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan beriktikad dengan iktikad yang bulat bahawa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para rasulnya beberapa kitab yang isinya mengandungi perintah, larangan, janji, ancaman dan juga apa-apa yang dikehendaki, iaitu basyiran wa nadhira, khabar gembira dan juga peringatan. Dan di dalam kitab tersebut juga terdapat hidayah dan juga cahaya. Rukun iman yang keempat ialah beriman kepada para rasulnya. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani dan beriktikad dengan iktikad yang jazam bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasulnya kepada para hamba-Nya sebagai pemberi khabar gembira, yakni basyiran, dan juga peringatan wa nadhira, dan sebagai penyeru kepada agama yang hak, yakni agama yang lurus lagi benar, untuk menunjukkan manusia dan mengeluarkan mereka dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang. Yang terakhir sekali, melalui kitab ni yang saya ambil, yang kelima ialah iman kepada hari akhir. Golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhir dengan keyakinan yang kuat dan tasdik, membenarkan dengan sempurna. Beriman kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang hal hari akhirat ini melalui dalam kitab yang telah disebutkan, melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segala yang terjadi setelah mati, sehingga penghuni syurga masuk syurga dan juga penghuni neraka masuk neraka.